70 masa akan datang balik. Kuku yang dia telah potong semenjak kecil dulu sampai ke tua, datang balik tu bukan maksudnya begitu. Bukannya begitu. Hanya juzuk-juzuk yang ketika dia mati, juzuk itu ada kat badan dia. Maka juzuk itulah akan kembali balik. Maknanya kuku-kuku atau rambut-rambut yang kita potong sebelum yang kita potong sekarang ya. Yang kita potong pada masa telah lepas, apabila kita mati itu tak datang balik. Hanya yang datang balik tu ketika yang ada kat kita pada ketika kita mandi saja. Ketika kita mati saja. Itu akan datang balik. Maka itu akan datang balik. Maka juzuk yang ada pada badan kita pada masa kita mati saja, juzuk itulah yang datang balik kepada kita ketika dibangkit daripada kubur. Ketika dihidupkan, dikembalikan segala, dikumpulkan segala juzuk-juzuk kita yang bercerai, yang hancur, maka dikumpul balik tu ialah dikembalikan segala juzuk-juzuk. Juzuk mana? Juzuk yang ada pada ketika kita mati. Seperti kuku kita panjang mana ketika kita mati, maka sebanyak itulah yang datang balik. Mana yang dipotong-potong belum pada mati itu, semenjak kecil tu tidak kembali. Bayangkan kalau rambut yang terpotong semenjak kecil sehingga mati itu, kalau kembali ke semua macam mana nak jadi? Tidaklah begitunya. Kuku yang kita potong-potong sebelum pada mati semenjak kecil itu tak kembali. Hanya kuku yang ada kat badan kita belum pada kita ketika kita mandi saja. Ketika kita mati saja. Maka yang maksud di sininya, yang Imam Ghazali katanya maka menuntukkan kita menyuci pada hari kiamat tu, mana juzuk yang mati, yang ketika mati juzuk itu ada kat badan kita. Maka juzuk itulah akan menuntukkan mandi kita pada hari kiamat. Dengan maknanya juzuk itu datang bukan dia paksa suruh kita mandi. Hanya dia nak datang tu untuk nak mencela, nak memakikan kepada kita, kenapa kau tak mandi? Kenapa kau tak menyucikan dia? Begitu. Kalau begitu maksudnya juzuk yang kembali itu juzuk yang ada pada ketika mati saja. Jadi kalau dia potongkan juzuk itu, kalau dia potongkan juzuk itu, sebab tu dia masalah kataan Imam Ghazali di sini ada banyak perhentian daripada ulama lah. Sebabnya kalau juzuk yang dipotong sebelum pada mati, ketika mati, maknanya kalau dipotong sebelum pada mati, maka ketika mati tu juzuk yang dipotong tu dah tidak ada kat badan. Juzuk tu tak datang balik. Jawabnya begitu. Maka kalau kita nak katanya, kalau kita katanya juzuk yang dia buang, yang dia potong belum pada dia mandi, maka apabila dia mandi tu juzuk itu dia tak basuh. Maka juzuk tu datang, bukan datang bersambung dengan badan dia. Datang saja-saja datang untuk nak mencelakan saja. Jadi dua perkara. Satunya masalah Imam Ghazali katanya, jangan kita potongkan kuku dan rambut dan sebagainya. Masuk dalam kata potong kuku, potong rambut. Maknanya segala juzuk-juzuk bagi badan. Segala juzuk-juzuk bagi badan yang kita potong, termasuk juga sekiranya kalau seorang itu berjunub, kalau nak berkhitan tu, kalau orang lelaki boleh jadinya, dia berjunub. Kemudian belum pada nak mandi, dia berkhitan.
maka itu sama dengan nak potong kuku juga. Maka kalau mengikut kata Imam Ghazali, juzuk itu akan datang kepada kita. Bukan datang bersambung dengan badan kita. Datang berjumpa dengan kita supaya nak mencelakan kita kenapa tak potong selepas pada mandi. Itu saja. Tapi bukan kata datang bersambung dengan badan kita tu tidak. Sebab juzuk yang datang bersambung dengan badan kita ialah juzuk yang ada pada ketika mati saja. Maka rambut atau kuku yang kita potong belum pada mandi janabah tu dia datang saja, bukan sambung dengan badan kita. Dia datang seolah kata jadi satu orang lah. Seolah kata dia tu datang, dia tu macam satu orang pula datang berjumpa dengan kita, dia akan kata kepada kita, kenapa kau tak basuh, tak mandi dulu belum pada potong. Biarkan aku ni dalam keadaan berjunub. Lepas pada tu habis. Jadi tujuan dia datang tu untuk nak mencelakan saja. Bukan datang bersambung dengan badan kita jadi panjang rambut. Bukannya begitu. Itu maksudnya. Itu maksudnya begitu. Kita buat kesimpulan bahawasanya juzuk yang dibangkitkan bersambung dengan badan kita ialah juzuk badan kita yang kita mati, dia ada kat badan kita. Yang tu saja. Adapun juzuk-juzuk yang kita potong belum pada mati, maka tak kembali sambung dengan badan kita. Tetapi juzuk yang kita potong belum pada mandi janabah itu jadi hadas besar, hadas janabah ada kat dia, tapi kita potong dia belum pada nak mandi. Maka dia tu datang berjumpa dengan kita saja. Datang berjumpa dengan kita untuk nak mencacikan, untuk nak mencelakan kepada kita, kenapa tidak potong selepas pada mandi, biarkan dia tu dalam keadaan berjunub. Tapi dia tak sambung dengan badan kita. Maksudnya begitu. Abi, kita kembali pada di sini. Dan demikian lagi sunat menghilangkan yang cuma-cuma, yang kotor-kotor dan najis. Cuma tu maknanya benda luak-luak. Yang ada kat badan sekiranya kalau ada tu sunat menghilangkan. Dan najis sekiranya kalau ada kat badan tu sunat kita menghilangkan. Kita basuh belum pada nak niat mandi. Jadi contohnya apabila dia jimuk tu memanglah ada lekat mandi mazi apa semua, maka itu kita basuh dulu. Basuh belum pada niat mandi. Basuhkan dulu belum pada nak niat mandi. Begitu juga sekiranya kalau kat badan tu ada najis. Kalau ada najis, maka sunatnya kita basuhkan najis dahulu daripada mandinya. Yang dahulu daripada niat mandi. Seperti misal bagi cuma-cuma ada najis, seperti mani. Mani itu masuk dalam benda yang luat, tidak najis. Dan ingus sekiranya kalau ada, dan mazi sekiranya kalau ada, dan wadi, ini najis. Mazi dan wadi itu najis. Sekiranya kalau ada kat kemaluan tu, basuh dululah. Dan tempatnya yang disunat itu jika ada najis itu bukan najis mughallazah atau ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh. Jadi masalahnya dia katanya tadi tu sekiranya kalau badan kita tu ada najis, maka sunat kita menghilangkan najis itu lebih dulu belum pada kita nak mandi. Belum pada nak niat mandi. Jadi kita sunat basuh najis. Sekiranya kalau
Dengan maknanya kalau najis yang ada kat badan, kalau kita nak mandi terus pun boleh. Seperti apabila berlaku bersetubuh tu memanglah kemaluan dia tu ada kena najis. Air mazi, memanglah ketika nak jemuk tu ada keluar air mazi, maka ada kena najis kat kemaluan tu. Maka sekiranya kalau kita tak nak basuh belum pada niat mandi pun boleh. Sebab kita tuang kat kepala, niat mengangkat hadas besar, ketika kita tuang kat kepala, kemudian gosoklah. Gosoklah kat situ. Bersihlah kat situ tapi membatalkan wuduk. Lagi pulanya setengah orang tu dia tak ambil wuduk sebelum pada mandi, dia ambil wuduk selepas pada mandi. Itu tak mengapalah. Tapi nak cerita katanya najis yang senang dihilang tu tak wajib kita buang dia dahulu. Bahkan sekiranya kalau kita jiruh kat kepala, najis yang ada kat bawah tu akan boleh hilang dengan sebab kita tuang sekali tuang, kedua kali tuang tu, maka tak wajib kita buangkan dahulu belum pada mandi. Maka dengan sebab itulah dia kata di sini, dan tempatnya yang sunat itu. Tempat kata sunat menghilangkan najis dahulu pada mandi. Tempat jadi sunat tu. Sunat menghilangkan cemar tu tak apalah. Tempat sunat menghilangkan najis. Dan tempatnya tempat menghilang najis yang sunat itu. Tafsir kita kata begitu ya. Dan tempatnya tempat menghilangkan najis yang sunat. Jadi masalah kata sunat menghilangkan najis belum pada mandi. Tempat dengan mana masalah. Tempat dengan mana masalah. Tempat dengan mana masalah. Jadi tempatnya tempat menghilangkan najis yang sunat. Ini masalah mesunatkan hilang najis belum pada mandi tu. Masalah macam mana? Bukan semua najis. Bukan ke semua najis. Bahkan ada setengah najis tu tak boleh, tak dapat, tidak, wajib kena menghilangkan belum pada mandi. Jadi beginilah. Najis yang ada kat badan, setengah-setengah najis tu tak memadai mandi, melainkan menghilangkan najis lebih dahulu. Jadi maknanya nak sah mandi syarat kena menghilangkan najis. Tapi setengah najis saja. Dan setengah najis lagi pulanya tak syarat kena menghilangkan dia belum pada mandi. Kalau terus kita mandi dengan keadaan najis itu ada kat badan pun sah mandi. Tapi sunat menghilang belum pada mandi. Jadi begitu. Jadi maknanya apabila kita nak mandi janabah, apabila kita nak mandi wajib, sekiranya kalau kat badan kita ada najis. Sekiranya kalau kat badan kita ada najis, kat mana-mana juzuk sekalipun, tak kira di kemaluan ke, di mana-mana saja, kat badan kita tu ada najis. Maka setengah najis itu tidak disyaratkan hilangkan dia belum pada mandi. Setengah najis tidak disyaratkan hilangkan dia, menyucikan dia, basuhkan dia kan najis itu belum pada niat mandi, belum pada niat mandi. Itu setengah najis. Dan juga dan satu jenis najis laginya, satu bagai laginya, najis ini tak boleh nak mandi dengan keadaan ada dia. Dengan maknanya tidak sah mandi kalau najis itu ada kat badan. Mesti dibuang, mesti dibasuh dulu pada mandi. Kalau kita mandi dengan tidak basuh najis lebih dulu, maka tidak sah mandi itu. Jadi dua bagai begitu. Maka dia kata di sini, dan tempatnya, yakni masalahnya, masalah menghilangkan najis yang sunat. Jadi ada dua lah. Menghilangkan najis dahulu daripada mandi, ada kalanya sunat, ada kalanya wajib. Yang kata sunat tu macam mana?
Jikalau ada najis itu bukan najis mughallazah. Najis itu najis bukan najis mughallazah. Yang sunat menghilang tu, yang kata najis sunat menghilang belum pada mandi. Satunya najis bukan najis mughallazah atau ainiyah, atau najis tu najis ain, najis biasa ni lah. Najis biasa ni yang tiada hilang dengan sekali basuh. Yang pekat dia tidak boleh hilang dengan sekali basuh, dengan sekali lalu air. Begitu. Misal bagi najis yang bukan tadi, seperti najis hukmiyah atau najis ainiyah yang hilang dengan sekali basuh. Begitu. Untuk nak jelas kita tulis begini ya. Satunya yang sunat tu, yang sunat menghilang tu ialah najis hukmiyah atau najis ainiyah yang boleh hilang dengan sekali basuh. Najis hukmiyah atau najis ainiyah yang hilang dengan sekali basuh. Yang boleh hilangkan najis itu dengan sekali basuh. Maka yang ni sunat menghilangkan dia belum pada mandi. Dan satu bagai laginya ialah najis mughallazah. Najis mughallazah, najis mughallazah, najis ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh. Najis mughallazah, najis ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh. Maka yang ni wajib disucikan belum pada mandi. Najis mughallazah, najis ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh, yang ni wajib menghilangkan dia belum pada mandi. Mana kalau niat mandi belum pada nak menyucikan najis mughallazah dan najis ainiyah tiada hilang tu, maka tidak sah mandi. Itu dua bagai. Kemudian nak bagi faham, takutnya tak faham macam mana najis hukmiyah, macam mana najis ainiyah. Dia najis najis dia ada kalanya dengan satu sudutnya kita bagi kepada tiga bagai. Najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Najis kepada satu sudutnya kita bagi kepada tiga bagai. Dibagi kepada tiga bagai itu mengikut cara basuh, cara menyuci. Satunya mukhaffafah. Yang keduanya mutawassitah. Yang ketiganya mughallazah. Dibagi tiga ini ikut cara menyuci.
maka sekiranya kalau cara menyucikan dia dengan secara percikkan air, bagi ratakan air walaupun tidak mengalir sekalipun, maka itu najis mukhaffafah. Sekiranya kalau nak menyucikan najis itu dengan apa dia? Dengan 7 kali basuh, salah satu daripadanya dengan air tanah, maka itu najis mughallazah. Itu. Najis mughallazah. Nah, dan lain daripada mukhaffafah, lain daripada mughallazah ialah najis mutawassithah. Ialah kita basuh supaya hilang najis itu. Kita basuh sehingga menghilangkan najis itu, walaupun dengan 1 kali boleh menghilangkan dia dah cukup. Itu satu sudut. Dan pulaknya najis itu dibahagi kepada 2 pula, ialah hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah tu maknanya benda diri najis tu tidak ada. Diri najis tu tidak ada, hanya hukum najis tu ada. Diri najis tu dah tidak ada, tapi hukum najis tu ada. Contohnya, masalahnya kita nak ingat macam mana hukmiyah, hukum najis tu ada, ain najis tu tiada. Dia kita masalahnya tengok kepada benda yang kita nak buat menyucikan najis tu apa dia? Benda yang kita nak buat menyucikan najis itu mestilah air mutlak. Benda yang kita nak menyucikan najis itu ialah air mutlak. Sekiranya kalau gunakan yang lain daripada air mutlak untuk menyucikan najis, maka hukum najis masih ada. Contohnya dia qadah hajat. Dia qadah hajat. Tak kira hajat besar ke, hajat kecil ke, kemudian dia guna air teh untuk basuh atau gunakan air kelapa untuk basuhkan hajat dia. Maka bolehkah tidak nak solat? Tak boleh. Sebab walaupun memanglah dia qadah hajat besar masalah. Dia qadah hajat besar, maka dia guna air kelapa boleh 2 biji kelapa masalah, dia basuh. Basuh, maka diri najis tu dah habis. Tapi pada hukum suci ke tidak? Jawabnya tidak suci. Masih ada hukum hukmiyah lagi. Masih ada hukum najis lagi. Maka selama mana tidak melalui pada di situ oleh air mutlak, maka hukum najis tidak terangkat. Itu panggil katanya najis hukmiyah. Artinya kain tu masalan ada kena air kencing masalan. Kemudian dia tak basuh. Dia tak basuh. Apabila tak basuh, dia tak basuh, dia biarkan begitu lama kelamaan, bau kencing dah habis. Air kencing pun dah kering. Air kencing dah kering, lagi pula bau kencing tu pun dah tidak ada kat kain itu. Tapi nak tanya kain tu dah dibasuh ke tidak? Tak dibasuh. Tapi maknanya air najis, air kencing masih ada ke tidak kat kain tu? Tidak ada sebab air kencing dah kering. Lama kelamaan bau dia pun tidak ada, warna dia pun dah tidak ada. Tapi masih hukum najis ada kat kain itu sebab belum dibasuh dengan air mutlak. Itu panggil najis hukmiyah. Mana diri najis tu tidak ada. Kemudian satu laginya najis ainiyah. Najis ainiyah. Najis ainiyah tu maknanya diri najis tu ada. Ada dengan maknanya boleh kita tengok atau boleh kita rasa atau boleh kita hidup. Itu maknanya ainiyah. Najis ainiyah mana diri benda najis tu ada. Maka benda najis tu ada kalanya jenis air
seperti kencing, benda cair seperti kencing, seperti darah yang baru-baru. Atau setengah najis ainiyah tu benda beku kan. Benda yang beku. Tengoklah seperti daging-daging bangkai, seperti tahi dan sebagainya. Tak kira sekiranya ain tu ada. Ada ain dia tu macam mana? Boleh kita tengok dengan mata dan boleh kita hidu dapat baunya dan dapat rasanya. Bukan suruh rasa dengan lidah. Tapi rasaan dia tu ada, ialah ain tu ada lagi. Sekiranya kalau rasaan dia tu ada, ain dia tu ada lagi. Sekiranya kalau warna dia tu ada lagi, maka ain dia tu ada lagi. Melainkan warna najis yang susah nak menghilang seperti warna darah. Darah ni kalau kena kat kain, dia lekat kan. Maka warna darah sekiranya kalau susah nak menghilang, maka dimaafkan. Tapi najis ainiyah, nak kira kata najis ainiyah tu ialah itu boleh kita tengok dengan mata, boleh kita hidu, boleh kita rasa. Itu dikatakan najis ainiyah. Maka 2 di sini, 3 di sana, kira-kiranya jadi 6. 2 di sana, 3 di sini, maka kira-kiranya najis itu ada 6. Maknanya najis mukhaffafah, ainiyah dan hukmiyah. 2. Najis mutawassithah ada 2 juga. Ialah najis mutawassithah yang hukmiyah, najis mutawassithah yang ainiyah. Najis mughallazah pun 2 juga. Hukmiyah dan ainiyah. Lepas tu macam mana najis mughallazah hukmiyah? Macam tadi, kita katanya kalau kain kita masalan, dia kena air kencing anjing. Kain kita ada kena apa dia? Ada kena air kencing anjing. Habis tu kita tak basuh. Apabila tak basuh, biarkan begitu kita sangkut kat dinding tu, biarkan begitu lama kelamaan, maka air kencing tu kering. Dan lama kelamaan bau dia pun dah tidak ada. Lepas tu kita katanya air kencing anjing tu putih, jernih. Maka warna dia pun tidak ada. Tapi kain tu kita basuh ke tidak, dah basuh ke tidak, kena air kencing anjing, maka tidak dibasuh lagi. Maka kita katanya ada najis hukmiyah mughallazah pada kain itu. Pada kain itu. Maka maka kain itu ada najis hukmiyah. Begitu. Itu pasal najis untuk nak faham di sini. Maka dalam 6 bagai tadi, 6 bagai najis tadi, 6 bagai najis tadi. 6 bagai tadi maknanya mukhaffafah ada 2, ainiyah hukmiyah, mutawassithah ada 2, hukmiyah dan ainiyah, dan apa dia? Mughallazah pun ada 2, hukmiyah dan ainiyah. Maka 6 bagai tadi ada setengah bahagiannya daripada 6 itu wajib menyucikan najis itu daripada dulu daripada nak mandi. Begitu. Dan setengah daripadanya tidak wajib, hanya sunat. Menghilangkan dia, menyucikan dia dahulu pada mandi. Di situ.
Itu masalah dianya. Maka kalau kita tengok kepada najis mughallazah. Tengok najis mughallazah, dua-dua bagai najis mughallazah. Najis mughallazah, dua-dua bagai najis mughallazah ialah hukmiyah dan ainiyah najis mughallazah. Maka ini wajib menghilangkan dia, menyucikan dia belum pada mandi janabah. Walaupun hukmiyah, hukmiyah pun kena 7 kali juga kalau mughallazah. Ainiyah pun kena 7 kali juga. Maka mesti dihilangkan, maknanya mesti dihilangkan akan najis mughallazah dahulu daripada mandi. Habis itu najis mutawassitah pula. Najis mutawassitah, kalau najis mutawassitah yang hukmiyah, itu sunat. Itu sunat. Najis mutawassitah yang hukmiyah, maka itu sunat. Sunat apa dia? Sunat kita menghilangkan belum pada mandi. Contohnya, kita berjunub. Selepas pada berjunub, memanglah selepas pada jimuk, selepas pada berjunub tu, kita qada hajat besar pula. Kemudian ketika itu kita tak basuh dengan air mutlak. Qada hajat besar tu kita basuh dengan air kelapa masalah. Kita basuh dengan air kelapa masalah. Maka kat situnya masih ada hukum najis. Sebab tidak basuh dengan air mutlak. Maka apabila kita nak mandi, sunatlah kita basuh dengan air mutlak dulu supaya nak habiskan hukum najis. Begitu. Itu masalah najis mutawassitah yang hukmiyah. Sunat, sunat saja tak wajib. Disucikan dia belum pada mandi. Kemudian najis ainiyah, najis mutawassitah yang ainiyah pula. Najis mutawassitah yang ainiyah. Maka di sini kena tilik. Senang dihilang ke tidak senang dihilang? Kalau jenis macam air kencing masalah, contohnya macam mana air kencing? Dia belum pada nak berjunub tu, nak lepas pada berjunub, belum pada nak mandi, dia kencing. Apabila kencing, habis kencing tu, maka di kad kemaluan tu ada ke tidak air kencing? Ada. Kad kemaluan tu adalah air kencing. Kita katanya, masalahnya begini. Kita katanya nak bagi nampak rupanya, selepas pada dia berjunub, dia bersetubuh dengan isterinya, apabila suami isteri itu bersetubuh, selepas pada bersetubuh tu, selepas pada jimuk tu, dia dah basuh. Bekas-bekasan jimuk tu, dia dah basuh sucinya. Kemudian, dia tidur. Apabila dia tidur, bangkit nak mandi dah. Dia bangkit nak mandi. Belum nak mandi janabah tu, dia kencing. Apabila dia kencing, habis dia kencing, maka kat kemaluan dia tu ada bekas air kencing. Maka dia nak mandi. Adakah wajib basuh kencing dulu? Tak. Sebab air kencing tu walaupun dia tu najis ainiyah yang mutawassitah kan. Tapi kalau kita jiru sekaligus, maka air kencing akan habis. Dengan sekali lalu air kepada dia, air kencing tu dah habis. Maka itulah yang sunat. Itulah yang sunat. Menghilangkan dia belum pada mandi. Jadi maknanya sunatnya kita basuh kencing dulu lah belum pada mandi. Tapi kalau kita tak basuh, kita tuang kat kepala, nanti air bergerak berlari turun kat kemaluannya. Sucilah air kencing. Sucilah tempat yang kena air kencing. Maka itu sunat, tidak wajib. Menghilang belum pada mandi.
Tapi kalau jenis najis yang pekat, najis ainiyah yang mutawassithah, yang pekat atau yang kering, kalau kita tuang tu dia tak habis dengan sekaligus. Seperti darah yang beku masalah. Setengah-setengah darah yang beku tu kena cungkit. Kena buang dengan kuku baru nak habis. Kita katanya apa dia? Dia macam jadi minyak masalah, minyak bangkai masalah. Ada lemak-lemak bangkai ke masalah lekat kat badan kita. Maka lemak tu kalau kita itu kena jiru sekali jiru tu tak habis. Maka itu kena basuh belum pada mandi, wajib. Begitu. Itu tengok senang ke tidak senang untuk nak menghilang. Itu kalau najis mutawassithah, ainiyah. Adapun najis mukhaffafah, ainiyah dan hukmiyah, maka itu sunat. Sebab semata-mata sampaikan air dah cukup. Walaupun tidak mengalir sekalipun. Maka kalau najis mukhaffafah, contohnya dia berjunub, kemudian dia menyusukan anak, dia berjunub, selepas pada junub tu dia dah basuh suci, belum kemudian dia basuh kemaluan, dia suci bekas jimuk tu, dia menyusukan anak. Ketika menyusukan anak tu, anak kencing tak riba dia. Anak tu kencing, anak lelaki lah. Anak lelaki yang belum makan apa-apa, melainkan susu, yang belum sampai umur 2 tahun, kencing kat atas riba dia. Maka apabila sampai masa dia nak berjunub, nak mandi janabah, sunat dia basuh dulu. Tapi tak wajib dia mendahulukan basuh. Itulah masalahnya. Agaknya kalau kita bagi najis gitu, baca di sini fahamlah. Dan demikian lagi sunat menghilangkan yang cuma-cuma. Yang cuma ni mana benda ni luwakti tapi bukan najis. Ni tak payah cakap banyak. Sebab macam mana pun dia bukan najis. Dan najis, sunat menghilangkan najis dahulu daripada mandinya. Kemudian dia katanya, dan tempatnya, yakni tempat menghilangkan najis yang sunat, yakni masalah menghilangkan najis yang sunat itu, jikalau ada najis itu bukan najis mughallazah. Bukan najis mughallazah maknanya apa dia? Mutawassithah dan mukhaffafah. Begitu. Jikalau ada najis, tempat yang kata sunat tu, jikalau najis itu bukan. Tempat sunat tu bukan najis mughallazah, walaupun hukmiyah, walaupun ainiyah. Bukan najis mughallazah, mughallazah ainiyah pun sama, mughallazah hukmiyah pun sama. Atau ainiyah, tapi ainiyah yang katanya, yang kata sunat tu yang bukan ainiyah, yang tiada hilang dengan sekali basuh. Seperti ni misal bagi yang sunat. Seperti misal bagi najis yang sunat menghilangkan sebelum pada mandi. Seperti najis hukmiyah, najis mukhaffafah hukmiyah. Najis mutawassithah yang hukmiyah. Dan najis ainiyah, yakni najis mutawassithah yang ainiyah, yang hilang, yang senang hilang dengan sekali basuh. Maka itu sunat. Jadi maknanya yang sunat tu ialah najis hukmiyah yang lain pada mughallazah. Hukmiyah mutawassithah, hukmiyah mukhaffafah. Itu sunat dibasuh belum pada mandi. Dan najis mukhaffafah yang ainiyah, yang senang dihilangkan dengan sekali lalu air. Maka itu adalah sunat. Seperti air kencing masalah. Begitu. Itu sunat kita menghilangkan belum pada mandi.
maka jika ada najis mughallazah atau ainiyah yang tiada hilangkan dia dengan sekali basuh, maka disyarat maka syarat menghilangkan dia dahulu daripada mandi. Maka jika ada najis mughallazah atau ainiyah, maka jika ada najis mughallazah atau ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh, maka syarat menghilangkan dia dahulu daripada mandi. Maka di sini dia masalahnya ada khilaf di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi pada najis yang sunat tadi, yang kata najis yang hukmiyah, najis ainiyah yang senang hilang dengan sekali basuh tu Imam Nawawi kata sunat. Yang kata sunat tu di sisi Imam Nawawi. Adapun di sisi Imam Rafi'i ia kata wajib juga. Jadi di sisi Imam Rafi'i asalkan najis wajib dibasuh belum pada mandi. Di sisi Imam Rafi'i asalkan najis wajib dibasuh belum pada mandi. Mughallazah ke, mukaffafah ke atau mutawassitah ke, senang dihilang ke, ainiyah hukmiyah tak kira. Di sisi Imam Rafi'i tidak sah mandi melainkan membuangkan najis lebih dahulu. Begitu juga masalah ambil wuduk pun begitu juga. Itu di sisi Imam Rafi'i. Adapun yang kata sunat wajib, tengok di sini katanya yang tak disunat, yang sini ni wajib, itu di sisi Imam Rafi'i. Ini di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata najis hukmiyah yang bukan mughallazah, najis ainiyah yang senang dihilang seperti air kencing, maka tak wajib dihilangkan belum pada mandi. Bahkan sunat. Dan najis mughallazah, najis ainiyah yang susah nak hilang, yang tidak hilang dengan sekali lalu air, maka wajib. Ni Imam Nawawi. Sunat kalau senang, kalau hukmiyah, wajib kalau mughallazah, kalau ainiyah yang susah nak hilang. Maka yang dia disebut di sini tadi sunat, yang sini wajib pada kata maka jika najis mughallazah atau ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh, maka syarat menghilang. Jadi syarat tu Imam Nawawi. Syarat tu maknanya wajib kena basuh belum pada mandi. Ini Imam Nawawi. Begitu. Maka kita akan ulang balik pada katanya, maka jika ada najis mughallazah atau ainiyah yang tiada hilang dengan sekali basuh, maka syarat. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nawwir qulubana bin nurikal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, macam mana banjir bang? Banjir itu saja nak bagi tengok gambar. Tapi dia petang dah habis. Alhamdulillah. Tempat laluan air saja. Oh, okey. Itu lebat, malam tu lebat lagi. Jadi tengah hari tu air lekat. Pasal tengok dalam berita dia sebut Patani pun banjir tu yang ingat tempat bapa banjir. Di kawasan pondok sebab ada pagar keliling. Ada pagar keliling, lepas tu air sebelah atas datang masuk. Airnya kecil. Air bertangkung sekejap. Ya. Alhamdulillah. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okay, terima kasih Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi